Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video kali ini saya akan berkongsi berkaitan dengan analisis soalan bagi pengajian am, khususnya untuk pelajar-pelajar semester yang kedua bagi calon 2023. Bahagian yang pertama, kita akan lihat dahulu analisis soalan struktur bagi semester yang kedua. Untuk soalan struktur, dia ada 4 soalan yang membawa 15 markah. Kalau kita lihat di sini, bahagian kenegaraan adalah bahagian yang kerap sekali keluar untuk soalan struktur tidak mengira tahun. Untuk tahun 2023, apa yang kita targetkan ialah bagi tajuk petunjuk negara maju, rukun negara dan juga dasar pembangunan negara. Di bahagian Malaysia Maju dan Sejahtera pula, kurang untuk ditanya. Okey, kalau lihat di sini pun sebanyak 2 kali, 4 kali dan juga 6 kali bagi sains dan teknologi. Jadi di sini pelajar boleh menganalisis ataupun melihat sejauh mana setiap tajuk itu ditanya ataupun dikeluarkan untuk soalan struktur. Jadi pelajar boleh membuat pembacaan lebih kepada bahagian-bahagian yang telah pun saya targetkan tadi. Kita teruskan dengan analisis soalan ABK semester yang kedua, di mana kalau kita lihat di sini, pada tahun 2022, kebanyakan soalan actual dan juga ulangan adalah daripada level senang. Okay? Di mana level senang ini merangkumi graf garis dan juga graf bar yang berkaitan dengan kompaun, komponen serta positif, negatif. Itu ialah kawasan ataupun graf yang senang. Jadi, untuk calon 2023, kita meramalkan bahawa soalan yang bakal dikeluarkan nanti adalah daripada level sederhana dan juga susah. Jika dilihat kepada graf bar gabungan dia ada dua, satu kompaun, satu komponen. Sama juga untuk graf bar piramid, nama lain dia ialah graf bar cermin, di mana dia ada kompaun dan juga komponen. Jadi, untuk level keempat-empat graf ini berada di dalam level sederhana dan juga susah. Tapi, kalau pelajar buat banyak latihan, sebenarnya graf bar gabungan dan juga piramid ini tidaklah susah sangat. Tetapi, lagi senang graf garis biasa ataupun graf bar yang biasa itu. Untuk carta ini jarang keluar. Contoh, carta pai bertingkat. Dia hanya keluar sekali sahaja pada tahun 2015. Dia dah lama tak keluar. Untuk carta pai banding pula, 3 kali sahaja yang keluar. So, kita mengandaikan bahawa kita hanya target sahaja kemungkinan akan dikeluarkan untuk tahun 2023. Bahagian C ialah bahagian soalan karangan semester yang kedua. Di sini saya akan menerangkan secara detail untuk bahagian kenegaraan, di mana rukun negara merupakan antara tema yang kerap ditanya, iaitu sebanyak 7 kali. Wawasan 2020, walaupun wawasan ini telah pun tamat, okay, dan soalan itu tamat di tahun 2020 juga, kemungkinan besar dia saya nak kata tak keluar langsung tu saya takut juga. Tetapi dalam wawasan 2020 dia ada 9 cabaran. Setiap cabaran ini boleh dikaitkan dengan integrasi dan perpaduan sosial dan juga budaya serta politik dan sebagainya lah. Jadi kemungkinan soalan wawasan 2020 ini akan diolah untuk menjadi tema Malaysia Maju dan Sejahtera. Untuk bahagian rukun negara, apa yang pelajar perlu fahami ialah awak kena faham kelima-lima prinsip rukun negara ini dari sudut maksud dia, tujuan ataupun matlamat setiap prinsip dan bagaimana cara untuk mencapai prinsip-prinsip tersebut. So, banyakkan bacaan pada keseluruhan yang berkaitan dengan rukun negara, prinsip dia, tujuan dia, matlamat dan sebagainya. Untuk wawasan 2020 pula, awak kena faham setiap cabaran yang ada. Dia ada 9 cabaran. Contohnya, mewujudkan masyarakat yang penyayang itu, apa tujuan dia, apa matlamat dia dan bagaimana cara untuk mewujudkan masyarakat yang penyayang. Dan mungkin ada halangan-halangan untuk mencapai hasrat tersebut. So, itu adalah antara soalan yang boleh dirungkaikan, yang boleh ditanya dan ianya boleh dijadikan sebagai tema Malaysia Maju dan Sejahtera.
Di bahagian Malaysia Maju dan Sejahtera, dia ada beberapa tema yang kerap ditanya, antaranya ialah sosial dan juga budaya. Dia pernah keluar sebanyak 6 kali. Manakala untuk integrasi dan perpaduan juga, antara tema yang kerap ditanya, jadi untuk kedua-dua tema ini saja kita targetkan saja untuk dibuat pembacaan, dan kemungkinan ekonomi juga boleh ditanya. Untuk penambahan, prasarana ini telah pun keluar pada tahun 2022 secara serentak untuk actual tema yang sama, ulangan pun tema yang sama. Jadi kemungkinan dia untuk keluar tahun 2023 itu mungkin tidak, tetapi sekiranya awak ada masa yang lebih, sila baca juga untuk tema prasarana. Ada satu trik untuk soalan karangan. Kalau kita lihat di bahagian tahun 2017, setiap soalan karangan itu dia ada 2 soalan dan kebiasaannya satu daripada soalan itu bertemakan kenegaraan. Tetapi untuk tahun 2017, kedua-dua tema itu adalah dari Malaysia Maju dan Sejahtera. Apa triknya ialah, kalau kita tengok trend itu, satu kenegaraan, satu Malaysia Maju dan Sejahtera. Kalau awak rasa awak kuat untuk membaca kenegaraan, bermaksud awak hanya baca rukun negara dan wawasan 2020 sahaja dan menolak Malaysia Maju dan Sejahtera, boleh juga dibuat sebab trend dia begitu. Satu kenegaraan, satu Malaysia Maju dan Sejahtera. Tetapi akan berlaku satu masalah sekiranya kedua-dua soalan itu dari tema Malaysia Maju dan Sejahtera. Apa yang boleh saya katakan di bahagian karangan ini ialah pelajar memberikan fokus yang tinggi kepada mana-mana tema ataupun tajuk yang telah pun ditargetkan. Tetapi sekiranya pelajar ada masa yang lebih ataupun mampu untuk baca banyak, so awak boleh baca semua keseluruhan tema-tema yang ada. Tetapi kalau awak betul-betul nak fokus pada satu-satu bahagian saja, saya sarankan awak untuk membaca Rukun Negara, Wawasan 2020 dan mana-mana bahagian yang telah pun dibirukan dan tambahan untuk prasarana. Sekian saja untuk kali ini. Kita jumpa lagi untuk video yang seterusnya. Terima kasih.